kelas kita pada hari ini, basically kita akan tumpukan kepada beberapa kelas lah. Antaranya ialah Google Meet tu sendiri, which is apa yang kita sedang buat sekarang. Kemudian saya akan penekan juga selain pada Google Meet, kita ada alternatif lain iaitu Screencastify lah, which is a plugin yang kita boleh install dalam Google Chrome tu nanti. Tapi that one will be second option selepas saya jelaskan tentang Google Meet lah. Kemudian kita fokus kepada Google Classroom, which is a platform yang kita akan gunakan untuk kita kawal kelas, edarkan material dan kita buat platform untuk run the online learning. Kemudian kita ada Google Jamboard dengan Ziteboard. Google Jamboard ni macam whiteboard jugalah. Pensyarah mana yang tak boleh yang boleh abaikan whiteboard, betul tak? Kita semua mesti nak conteng, nak melukis, nak gambarkan, nak visualize, tapi online boleh kita buat. So kalau nak ikutkan Jamboard ni kita boleh laksanakan nanti, insya-Allah. Alright, sebentarnya ada seorang nak masuk lagi ni, Faradi. Okey, Faradi dah masuk dah Okey. Tapi sebelum saya sambung, semua orang actually aware tak apa maksud e-learning sebenarnya? Assalamualaikum. Ada orang tak? Semua aware tak? Sebab saya ada kawan juga daripada yang sedang mengajar di Oman, dia kata dia sangat letih. Dia kata letih sebab apa? Dia perlu mengajar kelas online, meaning to say web conference pada setiap kelas yang dia kena buat sekarang. Jadi kalau ada satu minggu tu ada 8 kelas dia kena buat online meeting, which is quite difficult for her jugalah. Tapi sebenarnya kalau kita sebut pasal e-learning, kita cakap pasal what is actually e-learning itself. Kalau kat sini kita tengok the use of electronic technology to create learning experience. Tapi apa tu sebenarnya? So that's why kita come up with something synchronous dengan synchronous learning. Kalau cakap pasal synchronous, ia adalah sesuatu yang memang yang norma-norma yang normal yang kita buat selalu di kelas sebenarnya, which is pelajar dengan pensyarah ada dalam kelas, betul tak? Alright. Sama juga macam kita sekarang, which is saya ada di dalam webcam dan anda semua ada dalam webcam masing-masing lah. Ini kita panggil asynchronous learning lah. Alright. So pelajar ada bersama kita dan kita ada bersama pelajar. Konteks perbualan, konteks penjelasan pada pelajar dan kita adalah sama. Jadi jika pelajar nak tanya sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, ketidakfahaman, dia boleh tanya secara terus kepada pensyarah. Sama juga berlaku di dalam bilik darjah jugalah. Alright. Kita ada seorang lagi nak masuk. Siapa ni ya? Pensyarah daripada UMK. Alright. Saya ada jumpa juga pensyarah daripada UMK. Liana, thanks for coming. Alright. So kita sekarang nak masuk pada asynchronous. Asynchronous learning ialah adalah pembelajaran di mana kita gunakan platform seperti Google Classroom. Kalau kat universiti masing-masing saya percaya ada LMS masing-masing. Macam di UPSI kita ada, kita panggil LMS kita panggil My Guru. Jadi semua pensyarah boleh upload bahan, running forum, running test, quizzes, announcement semua ada dalam My Guru. Di Uniza macam mana ya? Kita ada klip. Maksudnya pelajar dan pensyarah boleh access lah kan? Ya. Macam Edmodo tu, macam Google Classroom tapi dia nama klip. Tak berapa nak berkelip lah, tapi kelip lah. Alright. Itu sama juga dengan UPSI, UPSI. Tapi kenapa saya guna Google Classroom? Sebab dia lebih mudah, dia lebih handy, dia lebih senang untuk dicapai oleh pelajar dan pensyarah. Dan it's always on the go lah. Alright. Selain daripada Google Classroom, kita ada juga beberapa platform lain kita gunakan untuk pelajar access dan buat tugas yang kita buat. Jadi tak salah sebenarnya kalau kita nak buat kelas tanpa ada web conferencing yang macam kita buat sekarang. Janji, ada arahan, ada tugasan yang jelas, kemudian pelajar akan laksanakan. Sebelum ini saya ada buat satu video berkaitan dengan webinar tentang challenge based learning. Challenge based learning adalah salah satu kaedah bagaimana kita nak kendalikan kelas
from the challenge yang created by the student sendiri. Tapi saya takkan jelaskan benda itulah untuk hari ini. Tapi apa yang saya nak highlight kat sini ialah challenge based learning ialah instead of kita yang buat kerja, kita suruh pelajar yang buat kerja. Yang itu mungkin kita akan buat sesi lain lah. Tapi yang bagus punya challenge based learning ialah dia menggalakkan pelajar menggunakan sebarang application, device or tool yang boleh mereka access untuk capai challenge yang perlu selesaikan tu nanti. Sama juga apa yang berlaku sekarang, which is pandemic season kan. So macam mana kita nak pastikan bahawa kelas kita still berjalan? Perlu tak kita buat selalu online, maksud saya perlu ada web conference seperti ni? Sebenarnya tak perlu sebenarnya. So therefore, by having synchronous dengan asynchronous learning, kita still boleh running kelas tanpa memikirkan bahawa internet tak laju. So contohnya kalau nak cakap pun ada jagged ataupun apa ni tak jelas kat situ. Jadi untuk hari ini kita akan saya akan jelaskanlah 3 aplikasi ini untuk kita gunakanlah. Itu untuk cover synchronous learning dengan asynchronous learning. Siapa pernah baca tentang satu artikel yang dikeluarkan oleh William Houghton? Pernah tak agak-agak? William Houghton ni sebenarnya adalah dia yang memperkenalkan term absorb, do dengan connect ni. Okay, absorb, do dengan connect ni adalah berkaitan dengan online learning, which is aktiviti-aktiviti mendengar, aktiviti-aktiviti seperti melihat video adalah satu aktiviti yang untuk mendapatkan maklumat lah. How about do? Macam do ni pula ialah aktiviti-aktiviti yang transform maklumat tadi kepada knowledge yang pelajar boleh perolehi. Kalau connect ni apa pula? Connect ni ialah seperti pelajar melakukan aktiviti-aktiviti seperti mengkritik, membuat pelaporan, kemudian mendapatkan feedback daripada rakan-rakan ataupun audiens yang mereka boleh daripada contohnya social media lah. Tapi ini saya tidak akan fokus sekarang. Cuma yang hari ini kita akan pergi kepada the first one is Google Meet dengan Screen Castify. Alright. Jadi untuk itu saya minta semua orang pay attention kepada saya di mana saya akan mana saya punya screen ni? Di mana saya akan saya share saya punya screen. Alright. A window. Okay, yang ini. Okay. Kalau ada sebarang soalan, saya minta, saya boleh request lah untuk anda masing-masing untuk boleh stop me lah untuk tanya apa-apalah. Alright. So kalau kita ada buka email ataupun kita boleh type terus kepada classroom.google.com. Okay. Ataupun dengan kaedah paling mudah sekali ialah kalau kita punya email guna email Google. Kaedah yang pertama kita type address ni lah, classroom.google.com. Yang kedua ialah kita masuk Gmail masing-masing. So kalau perasan ada 4 dot kat sini. Nampak tak ni? Dot ni. Alright. Kemudian kita klik, kita akan cuba cari classroom kat situ. Ada tak classroom kat situ? Okay. So saya harap semua orang boleh buat ikut saya. So nampak tak classroom ni kan? So kat classroom ni kita boleh klik kat situ. So ada 2 kaedah lah. Yang pertama ialah melalui address yang kita type ni, classroom.google.com, ataupun kita pergi pada button yang ada kat sini ni. Okay. Kita cari classroom, kita scroll ke bawah, ada kat bawah ni. Kita klik classroom kat situ. Jadi anda akan dapat interface yang seperti inilah. Semua orang ada bersama saya ke sekarang? Ada. Okey, dapat tak Windows seperti saya sekarang? Dapat tak? Dapat tak? Maksud saya nak semua saya panggil tuan-tuan dan puan-puan untuk buka browser masing-masing. Dah buka belum? Dah. Okey. Ada dah apps tu. Dah ada dah lah? Ada. Okey, dah ada. Maksudnya semua orang dah pernah guna ke sebelum ni? Google Classroom biasa juga lah.
Nah, macam saya pernah guna. Okey, dah pernah guna, okey lah. So saya boleh buat boleh cepat Alright. So kita sambung. Okey, so kalau since ada yang dah guna, kita proceed laju sikit lah. So semua orang boleh stop saya lah. Okey, kalau anda nampak, ini adalah kelas yang telah saya buat untuk semester inilah. So kalau yang belum pernah buat lagi Google Classroom, saya percaya cara kaedah paling mudah ialah untuk anda buat kelas Google Classroom ialah kita cari button plus yang ada belah kanan ni. Alright, so apa yang anda boleh buat ialah kita boleh klik dan create class. Bila create class, dia akan minta beberapa perkara lah kat sini. Yang pertama ialah apa nama kelas. So saya cuba namakan nama kelas hari ni adalah kelas demo. Section boleh isi masing-masing lah. Subjek apa ke, room, mungkin nama kelas lah. Okay, kat rumah. For example, saya create kat situ. Bila dah create, kita akan, apa yang kita perlu buat ialah sekarang ialah selepas kita create kelas, kita perlukan pelajar. Bagaimana pelajar untuk mendaftar kelas kita lah. Dan ini adalah template yang common yang semua orang akan dapat, iaitu dia ada banner kat atas ni, kemudian what's panel upcoming, kemudian you ada dia punya stream untuk kelas. Alright. Kaedah pertama untuk mendaftarkan pelajar ialah semua pelajar perlu install Google Classroom dalam handphone masing-masing. Dan kaedah paling mudah untuk kita daftar ialah bila diorang dah mendaftar, dah download apps berkenaan, you all boleh suruh pelajar untuk klik button join. Bila klik button join, kita boleh klik class code kat sini, alright. Which kita tekan display, dia akan paparkanlah kod ini dan semua orang boleh join kelas inilah. So kita boleh klik, so pelajar boleh isi kod ini, kemudian boleh isi. Alright, semua orang dengan saya sekarang? Dengar. Okey. Bila pelajar dah masuk kelas ni, apa yang anda boleh dapat ialah kita akan dapat ada pelajar dekat mendaftar di akan nampaklah ada stream pelajar akan masuk dalam kita punya kelas inilah. Okey, kalau contoh yang ini sekarang saya ada, ini adalah pelajar-pelajar saya. Alright. Okey. Di UPSI, cara untuk pelajar mendaftar ialah mereka perlu login Google Classroom menggunakan email universiti. Kalau mereka tak guna email universiti, memang dia orang tak dapat akses Google Classroom. Okey. Kalau ada pelajar yang mengalami isu, cik, saya tak boleh daftar lah memang dia tak boleh login. Isu ni kita kena expect akan berlaku. Jadi cara paling mudah ialah untuk menyelesaikan masalah ni ialah dengan cara, nampak tak invite student ni? Ya. Kita klik dan kita boleh masukkan terus email dia orang. Oh, satu-satulah kena masukkan email dia. Ini kalau pelajar yang bermasalah untuk join the class. Kalau yang kata untuk automatic join, kita boleh klik kelas code kat sini lah. Alright. Okay, so pelajar akan join kelas ni lah. Alright. Okay, bila pelajar dah join, semua pelajar dah login, kita akan ada satu issue, which is should I stop the registration of enrollment of this class. Maksudnya kita tak nak ada pelajar lain yang akan masuk. Okay, cara paling mudah ialah kita klik kat sini. Nampak tak bentar ya. Okay, nampak tak kelas code kat sini ni? Kat general, kelas code, kita boleh disablekan ni. Maknanya bila pelajar dah tamat mendaftar, pelajar boleh kita boleh kawal, takkan ada pelajar lain yang akan masuk kelas kita, ataupun there will be no anonymous in the class lah. So after pelajar completing registration the class, kita kena disable ni. Jadi kita takkan ada pelajar-pelajar yang kata anonymous kalau ada orang nak cuba sneak in our class, betul tak? Alright? Yeah. Okay, so sekarang kita dah selesaikan pendaftaran pelajar. So kita balik kepada kelas. Okay, so kalau nampak kat sini saya ada beberapa stream kat sini. Okay, so pelajar kita dah selesai, dah masuk kat sini. Okay, how about kalau
pengajaran yang melibatkan lebih daripada 2 orang pensyarah, kita boleh add sama jugalah. Kita ada ambil section teachers, kita just class add kat sini. So kita boleh invite our friend, letak email, kemudian kita boleh invite dia orang sebagai team member yang mengajar kelas berkenaan lah. Okay. Ada sebarang soalan sebelum saya proceed seterusnya? Tak ada Sorry Encik Nozik, saya nak tanya, kenapa nak kena guna universiti punya email untuk register tu? And macam mana kita nak maksudnya students boleh guna, macam contohnya Uniza punya students, student Uniza boleh pakai dia orang punya Uniza punya email ke macam mana? Okay, saya lupa nak inform. Okay, macam UPSI, kami ada buat collaboration dengan Google sebenarnya. Jadi akaun pelajar-pelajar UPSI, akaun pelajar ataupun akaun staff memang automatik memang guna Gmail account lah. Alright. Jika pelajar seperti Uniza yang menggunakan, okay, saya tak kata Uniza pun kena guna email universiti juga. Tak sebenarnya. Apa yang pasti pelajar Uniza boleh guna sebarang email, tetapi email kena ada Gmail lah. Kalau Gmail paling bagus lah sebenarnya. Kalau boleh nak daftarkan pelajar, pastikan pelajar ada Gmail. Sebab at the end of the day, apps yang dia nak download tu pun memang kena guna akaun Gmail jugalah. Cuma nanti masalahnya sekarang bila pelajar mendaftar, nama-nama ni dia orang tak akan nak keluar nama anonymous tau. Maksudnya akan nak keluar dia orang punya email yang dia orang gunakan untuk daftar. Kalau pelajar macam-macam jenis email betul tak? Nama-nama yang pelik betul tak? Jadi nanti kita terpaksa minta pelajar, guys, you all kena set up your punya actual account name dekat you punya dalam kelas nanti. Macam sekarang kalau lihat you punya nama pelajar, semua adalah nama betul pelajar, nama penuh pelajar. So jadi mudah untuk saya untuk keep track ini siapa. Maksudnya sebab dia orang mendaftar menggunakan nama alamat, menggunakan email UPSI, official UPSI. So nama memang nama penuh lah. Jadi nak buat macam ni memang kena collaboration dengan Google lah, bukan kata sesaja tu. Bukan collaboration lah, sebenarnya kita beli. Okay. Tapi kalau akaun macam kalau Uniza, sebab saya tak pernah cuba, mungkin Gigi ke ataupun siapa yang ada sekarang mungkin boleh cuba nak guna email Uniza. Kalau tak boleh, mungkin kena cuba guna email Gmail lah. Gmail, okay, faham. Okay, so masalah you should expect to happen is pelajar tak jumpa kelas yang you dah daftar tadi. So cara paling mudah ialah kena klik invite student one by one lah. Tapi biasanya saya pernah buat sekali lah menggunakan email biasa, boleh, tak ada masalah. Tapi basically masalah pertama, the hurdles yang you have to face is this one. Kalau dah settle, baru okay. Alright? Ada soalan lain lagi? Tak ada soalan? Okay. Seterusnya saya pergi kepada, kita ada pada stream panel kat atas ni, kemudian ada classwork, kemudian kita ada people, kemudian kita ada grades. Tapi kita pergi pada stream dulu. Stream ni dia terbagi kepada beberapa bahagian sebenarnya. Stream atau maksudnya apa yang kita lihat yang tengah scroll sekarang ni, ini adalah terpanggil stream. Okay, to post something on the stream, you kena klik pada button ni. Ataupun you just post something dekat sini lah. Sorry, I take back my word. Sorry. Kalau nak post kat stream, it will be something like this lah. Apa yang you boleh buat ialah, you klik pada yang kat atas ni, then type something lah. Let's say demo, alright. Dan post as, you boleh post dalam bentuk sama ada post sekarang ataupun secara schedule ataupun you boleh save dalam draft dahulu. So biasanya kat sini lebih kepada assignment. Maksudnya announcement. So bila kita sebut announcement, you boleh buat attachment, click add. It can be file from Google Drive, link tu maksudnya URL daripada luar lah. Contohnya kalau you nak let's say kita type COVID nanti kat sini, COVID.
So you dapat URL daripada artikel yang mana kat sini ke, right? So you nak share dengan student, so you just klik kat sini, alright? Klik link, paste link kat situ je saja. Dia akan keluar kat situ lah macam along with the title. Kemudian kita post sajalah kat situ. So biasanya ni announcement lah. Ataupun selain pada announcement whatsoever, kita boleh pergi kepada classwork. Classwork kat sini lah. Alright. Okay. Classwork ni ialah merangkumi beberapa perkara iaitu things like kita ada assignment, quiz assignment, question, material dengan reuse post. Tapi saya paling suka guna reuse post ni lah sebab reuse post ni kita boleh gunakan item-item yang kita dah post sebelum ni untuk kita gunakan semula dalam kelas-kelas yang lain. Alright. So kita pergi dulu kepada before kita pergi kepada classwork, saya nak patah balik kat sini. Alright. Stream ni kita boleh classify kepada beberapa perkara. Maksudnya stream ni sama ada kita saja yang boleh post ataupun student pun boleh post ataupun kita nak restrict kepada pensyarah saja yang boleh post dan pelajar saja boleh komen. Okay, sebab macam biasalah kita tak nak orang ruin kita punya stream kan. Apa yang kita boleh buat ialah kita pergi pada button setting kat sini kat tepi ni, yang macam biasa kat tepi ni, kita klik, kita pergi kepada classwork. Nampak tak classwork stream ni dekat general? Nampak kan? Ada classwork stream kat sini. Apa kita boleh buat ialah kita klik kat sini. Sekejap. Sorry. Kita tengok dekat stream sebenarnya, sorry. Dekat stream, kita klik pada yang ini. So yang ini kita nampak student can post and comment, student can only comment, or only teacher can post and comment. Tapi biasanya saya akan buat student can only comment. Sebab apa, kita tak nak pelajar lain confused dengan posting-posting yang sedia ada. Therefore, pelajar boleh pay attention kepada post yang kita buat sahaja di dalam kelas berkenaan lah. So, sebarang pertanyaan, sebarang sharing, dia boleh letak dalam komen. Alright? So, kita boleh ubah kat sini, student can only comment. So, selepas kita buat perubahan kat situ, kita pergi pada save lah. Alright? Okay, so sekarang kita dah boleh ada kawalan kepada stream kita, which is hanya pensyarah saja yang boleh buat posting. Student hanya boleh komen. Okay, alright. Sekarang kita pergi pada classwork. Classwork ni terdiri kepada beberapa item yang kita boleh guna kat situ tadi. Seperti yang kat tadi ialah assignment, quiz, question, material dengan use post. Alright. Macam assignment ni, okay, kalau kita lihat assignment ni adalah tugasan yang kita akan berikan kepada pelajar lah. Okay. Maksudnya bila kita beri assignment kepada pelajar, meaning kita buat apa? Maksudnya kita beri tugasan kepada pelajar, which is learning type yang mereka akan laksanakan ialah jenis asynchronous. Mean to say, kita hands over, pelajar akan buat sendiri di rumah, dia nak buat dengan kawan dia ke, dia nak buat individu ke, itu kita panggil asynchronous learning. But still consider sebagai online learning lah. Jadi bila ada assignment ni macam biasalah, kita akan letak tajuk, kita akan arahan. Kemudian kita akan letakkan, kalau kat sini kita boleh macam tajuk, instruction, kemudian kita boleh letak kita punya link ataupun add attachment. Kemudian kita boleh share dengan, kita boleh decide lah kat tepi ni, kita nak share dengan kelas yang mana. Okay, so boleh share kelas kat mana ataupun kita boleh share kepada student secara individual. Terpulang lah. So option dia sama ada you boleh share dengan the whole class ataupun beberapa kelas-kelas yang lain, ataupun you boleh share secara individual dengan pelajar lah. Alright. So bila ada, is either in group ataupun secara individu. Kemudian kita boleh set siap-siap markah berapa kita nak bagi. Okay. It depends to you lah. Okay. Kemudian due date. Due date ni very important sebab kita boleh trace sama ada pelajar hantar on time ke ataupun hantar lewat. Okay. So kita boleh decide kat sini.
Kemudian kita ada topik. Okey. Topik ni adalah sesuatu yang bagi saya yang sangat important. Sama ada topik berkaitan dengan kalau nampak kat sini, ini adalah topik yang saya dah buat. Topik sama ada individual assignment ataupun group assignment ataupun topik berkaitan dengan topik pengajaran anda. Jadi pensyarah boleh trace topik apa yang dia nak buat. Pensyarah juga boleh trace secara boleh sort tugasan yang dia berikan, sama ada nak evaluate secara nak cari tugasan yang telah dipost untuk individu ataupun additional note. Sebab apa tahu? Sebab apa? Saya tunjuk kat sini Sebab apa nanti bila dia keluar kat sini, kita akan nampak lah topik-topik dekat sini nanti. Ataupun kita boleh keluar dekat home. Sekejap, dia belum tak keluar kat sini rupanya. Oh, ni tak ada sebab dah habis. Okay. So yang paling penting, topik akan ada kat sini. So kalau kita klik individual assignment, dia hanya akan keluar individual assignment sahaja. Alright, ini salah satu contoh yang saya boleh bagikan assignment yang telah saya bagi kepada pelajar, which is individual, which is saya typekan kategori topik itu ialah topik itu ialah topik individual. So kita ada tajuk, saya ada tajuk, kemudian kita ada instruction ni. Instruction ni memang saya suka bagi secara secara detail lah. Kalau nampak kat sini, biasanya arahan secara verbal saya beri kat kelas. Okay, based on instruction by our first class. Ini adalah antaranya lah arahan yang pertama. Ini arahan yang kedua, how to submit. Okay. Ini adalah arahan yang ketiga, setting about the on YouTube lah. Jadi pelajar perlu aware. Maksudnya perlu aware apa? Ini tajuk assignment, ini adalah instruksi yang saya dah berikan kepada mereka lah. Alright. So sekarang kita dah ada pasal classwork. Ada sebarang pertanyaan tak? Assalamualaikum. Ada orang tak lagi? Ada senyap je. Boleh interrupt saya kalau nak tanya sebenarnya. Ada sebarang masalah tak? Ataupun semua dah familiar dengan Google Classroom? Tadi saya tanya, ada yang tak familiar katanya. Saya tak familiar lagi. Nak tanya yang assignment tadi, saya tak dapat catch up. Okay, nak papan mana? Sorry ya. Boleh bertanya, tak kisah. Sebab saya tekan, bila saya cuba setting, cuba download, dah masukkan PDF. Lepas tu bila nak tekan classwork tu tak dapat button. Dia macam nak suruh save, tak dapat. Jadi keluar daripada kelas pula. Okey, sekali lagi boleh? Okey. Keluar daripada kelas saya. Okey, maksudnya sekarang lepas set up kelas semua dah, lepas tu saya cuba add PDF tentang bahan dalam kelas. Bila nak set up assignment, saya tak tahu nak tekan button mana. Classwork ke? Okey, biasanya classwork. Kalau dekat stream ni, yang macam yang kat sini ni, yang kat atas ni, share something with your class, ni biasanya adalah announcement sebenarnya. Okey. Atau kalau nak buat post assignment, kena pergi pada classwork, kena klik create, kemudian klik assignment. Okey. Klik assignment, dia akan keluar ni lah, instruction whatsoever. Kemudian paling penting sekali, tajuk itulah test. Okey. Sorry, saya dah tekan classwork, dia suruh saya save dulu. Your change have not been saved. Lepas tu dia pilih antara cancel dengan discard. Saya tekan cancel, tak dapat apa-apa. Tekan discard, memang dia keluar terus daripada kelas. Oh, ya ke? Yang belah tepi ni dah set up dah? Belah tepi? Kejap, sekali lagi. Boleh share saya nama siapa dah? Ustazah Syuhaidah Hanim. Ustazah boleh share. Okey, saya tak explain lagi pasal Google Meeting kan. Okey, tak apa. So sekarang dah isi title dah? Dah isi title kelas, lepas tu masukkan PDF, contohnya bagi buat announcement. Okey. Saya buat laptop, lepas tu bila nak masukkan task assignment tu, dia suruh save. Save tu saya tak tahu nak tekan kat mana. Ada nampak button assign kat tepi ni tak? Macam kat saya sekarang? Tak ada.
Tak Button ada. tak ada. Kejap. Sekali saya tengok lagi ke atas. Tak Okey. ada. Tak ada. Ustazah tekan stream ke tekan kat sini ke apa? Nampak tak saya tekan apa sekarang? Okey, sekarang ni berada di stream. Okey, lepas tu saya kena okey. Nampak tak klik dekat classwork tak? Saya klik kat classroom. Okey, yang tu lah. Bukan classroom. Klik tak dekat classwork. Oh, Kat atas classwork. ni. Ya. Classwork. Dah. Dah klik dah. Dia keluar apa? Dia keluar saya snap gambar boleh. Boleh. Dia kata your change have not been saved. Oh, ya ke? Cuba post dekat apa ni? Dekat chat boleh guna kot. Chat. Okey, saya try ya. Sekejap saya. Chat tak boleh. Chat dia text saja. Ataupun okey, ini salah satu tutorial untuk guna Google Meet jugalah. Boleh tak Ustazah mouse over ke bawah? Okey, kejap. Nampak tak button 3 button kat bawah tu? Nampak tak presentation tu? Sekejap, slow. sorry. Okey, cuba Ustazah tengok saya punya komputer sekarang. Nampak tak yang kata ni? You are presenting ni. Nampak tak? Sekejap. Kenapa tak nampak? Ya, saya pusing balik. Mouse over ke bawah. Tak nampak kan? Komputer. Tak nampak. Memang tak nampak kan? Kat bawah ni pun tak ada. Cuba mouse over ke bawah, tak nampak? Sorry. Tak apa, kita belajar kan. Sebab tu kita perlukan grup kecil. Kalau grup besar ni susah sikit. Ni lebih kurang ni dah. Nampak tak yang kat bawah tu? Sekejap, saya besarkan sikit. Nampak gambar Encik. Maaf. Macam mana? Okay, tak nampak gambar komputer. Skrin komputer tak nampak. Skrin komputer nampak kan? Okey, kejap. Kejap. Tak nampak ya? Macam share screen dah. Share screen, okey. Share screen. Okey, betul juga. Saya tengah dah keluar, saya keluar screen sebenarnya. Okey. Nampak skrin saya sekarang? Maksudnya nampak tak skrin saya sekarang? Nampak, tapi hanya nampak gambar-gambar peserta. Okey. Sekarang saya besarkan. Nampak tak yang belah tepi bawah, yang belah bawah ni? Nampak tak sisi caption ni? Okey, turn on caption. Sebelah dia, nampak tak yang kat bawah ni? Okey, presenting ke? Cuba tekan. Sekejap. Okey. Okey, cuba tekan. Sorry, tak ada. Itu turn on. Tak ada lagi Okey. Sepatutnya kalau kita tekan yang ini, kita boleh ustazah kami boleh tengok ustazah punya skrin sebenarnya. So saya boleh bantu ustazah lah. Tapi tak apa macam ni. Nanti kita go solo dengan ustazah lepas sesi ni nanti. Okey? Okey, minta maaf. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Okey. Semua orang masih lagi bersama? Ada orang? Ada lagi. Ada. Ada lagi Ada. Okey. So sekarang kita kat stream ni, selain daripada post assignment, kita juga boleh post quizzes. Okey. Quizzes ni macam online quizzes lah. So kita ada arahan dan biasa quizzes ni dia akan buat menggunakan Google Form lah. Okey. Which is antara common quizzes yang Google akan propose untuk gunakan. Jadi macam biasa kita perlu ikut arahan, kita letak title, instruction, kemudian ada blank quiz form lah kat sini. So bila nak isi quiz kat sini, kita kena klik blank quiz ni dan dia akan kita akan derive kita kepada Google Form untuk kita isikan markam soalan-soalan yang kita nak buat kepada pelajar lah. Contoh kat sini nampak kita ada multiple choice, kita boleh ada juga pilihan quiz untuk buat short answer ke ataupun nak buat essay ke whatsoever. Biasanya kita akan buat multiple choice lah. Tapi again lah
terpulang kepada pilihan pensyarah masing-masing. Macam saya tak gemar untuk pelajar buat multiple choice ataupun buat soalan secara quiz online ni. Apa yang saya selalu buat ialah saya selalu gunakan short answer ataupun paragraph. Basically kita boleh dapat kefahaman pelajar terus daripada bagaimana dia menjana jawapan daripada soalan yang kita buat tadi itulah. Alright, berbanding dengan multiple choice ni. Multiple choice ni biasanya paling mudah lah kan. Okay, alright. So macam biasa kita kena isi fill up semua ni. Okay, kalau nak buat kalau saya nak bagi tutorial dia kata quiz ni, nanti kita akan buat kemudian lah sebab kita nak fokus kepada feature-feature yang ada dalam Google Classroom. Alright. Selain daripada itu kita juga boleh posting question. Alright. Question ni contohnya macam soalan-soalan pendek lah. For example, dia sama juga macam assignment tadi. Alright. Contoh macam soalan saya buat kat sini, yang saya telah buat kat sini ialah berkaitan dengan question. Ialah contoh macam soalan yang kat sini lah. Stay at home online class. Contoh for example, saya tanya soalan lah kepada pelajar saya. Okay. Apa tu contoh soalan? Contohnya macam ni lah. Alright. I'm planning to run class online. So give your opinion about the things lah. So kat sini kita dapat lihat secara terus lah. Saya consider question ni sebagai forum juga sebenarnya. Jadi pelajar boleh respon kepada saya dan saya boleh lihat juga dalam 40-30 orang pelajar saya ni, 16 orang je yang memang tengok handphone untuk jawab soalan-soalan saya lah. Alright. So ini saya yakin pensyarah-pensyarah semua, tuan-tuan perempuan semua boleh lihat dan boleh gunakanlah untuk tentukan mode jenis apa yang nak digunakan untuk bagi tugasan kepada pelajar, untuk bagi assessment kepada pelajar lah. Alright. Selepas itu kita ada posting material. Posting material ni adalah kita nak post bahan-bahan pengajaran yang ada kepada pelajar kita. Sama juga kita ada title, kita ada description dengan kita boleh add bahan-bahan. Dan kita juga boleh pilih sama ada untuk share kepada satu kelas saja ataupun kalau kita ada lebih daripada satu kelas, kita boleh klik lah mana-mana yang kita nak post nanti. Alright. Ataupun kita boleh klik saja untuk secara individu. Okay. Dan kita boleh tambah topik lah sama ada additional notes ke ataupun whatsoever lah yang ada kat sini. Ataupun seterusnya kita ada reuse post. Okay. Reuse post ni kita boleh gunakan kat sini ataupun kita boleh gunakan kat stream kat sini yang ada kat atas ni. Dekat home ni tadi. Kalau nampak button macam recycle ni maksudnya reuse lah. Ataupun dekat classwork kita ada reuse. Contohnya kita takkan cuba type assignment yang kita untuk contoh kalau kita ada 5 kelas, takkan kita nak type semua pada semua pelajar kan, betul tak? Tapi itu kita boleh selesaikan dengan kaedah assignment tadi kat tepi ni. So kalau reuse post ni, kita boleh pilih post-post yang kita telah gunakan sebelum ini untuk kita create balik lah. Contohnya, saya boleh pilih dari tahun bila ke, okay. Saya boleh pilih, contohlah saya nak pilih satu post daripada group ni, misal kata. Alright. So ini saja post yang kita telah buat, saya boleh pilih, klik. Kemudian kita boleh klik reuse untuk digunakan dalam kelas yang lain. Bila kita reuse maksudnya dia bukan post terus. Kita masih boleh customize dengan apa yang kita nak posting nanti. Ada sebarang soalan? Tak ada, okey. Tak ada, okey. Saya ada satu soalan Cik Nozi. Okey, boleh. So bila kita buat classwork ni, kita add question semua ni, students akan dapat notification ke? Yes, student akan dapat notification. Sebab tu saya suka guna My Google Classroom berbanding My Guru. Okay. Jadi notification tu hanya kepada pelajar yang install apps Google Classroom di handphone masing-masing. Kalau yang tak ada handphone tu, dia orang akan dapat email lah. Dua cara ni saja. Tapi yang the best is notification tu akan straight away pop up dalam dia punya device masing-masing lah. Okay, ada soalan tanya lain lagi? No more. No more, okay, alright. So sekarang kita dah, saya boleh kata kita dah tahu general basic about using Google Classroom untuk kita laksanakan pembelajaran secara asynchronous. Maksudnya bukan live macam kita buat sekarang.
kita dah pergi pada stream, kita dah pergi pada classwork, alright. Kita dah ada pada people, okay, right. Kita boleh klik pada people juga, kita boleh tengok dia orang punya profile masing-masing. So adakah dia orang dah hantar assignment ke belum? Macam yang ni saya kata, ada yang dah hantar ini, yang ni missing. Missing ni mungkin sebab apa? Mungkin ada, kita kena check dengan pelajar lah. Sama ada missing ni pelajar, maksudnya student tak jawab question pun. So kat sini kita boleh trace lah aktiviti individu secara setiap pelajar. Okay. Kemudian kita juga boleh email student secara individu. Okay. Kemudian sekarang kita pergi pada grades. Right. Talking about grades, alright. Kalau nampak kat sini, basically kalau kita ada banyak assignment, kita akan ada banyaklah column kat sini. Contoh macam sekarang saya sempat buat kelas sampai March 3 kelas ini saya hanya sempat buat dua asal saja. Alright. Dan kalau kat sini kalau ada missing tu, maksudnya missing means those yang tak menjawab ataupun tak buat tugas yang kita perlukan. Alright. So ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan kelas? Tak ada So kita boleh sorting. Encik Nazir. Tak panggil Encik Nazir. Dia orang hantar assignment boleh buat secara attachment lah kan? Boleh. Okay. Saya nak kongsikan tips Okay. Talking about kelas yang macam ini, okay. Kalau sebut pasal kelas tu, okay, saya kena ambil pergi pada kelas yang sebelum ini kejap Okay, kelas yang ini saya kata. Okay. Kalau pelajar hantar assignment, okay, ini classwork dia, alright. Contoh yang ni lah. Ni ada banyak tugasan ni. So kita ambil okay, contoh yang inilah. Okay, contohnya lah individual task kan, alright. Kalau perasan, pelajar boleh buat kejap saya bagi special task. Okay, tengok sini. Ambil yang ni lah sana lah. Okay. Pelajar memang boleh upload dia punya assignment. Di mana setiap pelajar, bila dia hantar assignment, nampak tak? Ini adalah pelajar yang dah hantar. Kalau perasan kat atas ni, 37 dah hantar, 3 orang tak hantar. So, tugasan yang diorang akan hantar, memang setiap pelajar kita boleh lihat dan kita boleh klik. Dan kita boleh lihatlah dan nilai secara individu. Memandangkan ini adalah individual assignment. Jadi, tugasan ni memang diorang ikutkan saya lah. Tugasan dia senangnya buat video sebab nama, nometrik, video title dengan buat YouTube. Kemudian permarkahan kita boleh bagi kat sini. Dan kita boleh go through pada setiap pelajar kat sini dan kita boleh hantarlah, kita boleh klik next kat sini lah. Alright. Tapi apa yang saya nak highlight kat sini ialah arahan yang kita berikan kepada pelajar sebenarnya. Okey, kejap contohnya yang ini. Kejap, bukan yang ini. Okay. Submission, okay, saya silap. Bukan submission. Saya nak bagi satu tips sebenarnya. Tips yang ini kot. Okay. Nampak tak apa saya tulis kat sini? Do not, saya highlight. Allah. Nampak tak yang ni? Do not share on Google Drive. Apa maksudnya? How to submit ni sangat penting tau sebab bagi saya do not share on your Google Drive. Okay. Mesti ada orang akan cakap, Cik Nuzin, kita dah ada Google Drive. Kita share je lah pada Google Drive. So pelajar, mudah untuk pelajar jugalah sebab dia orang boleh share terus daripada dia orang punya Google Drive. Okay, isunya sekarang ialah apabila pelajar share daripada Google Drive dia orang tak set file tu untuk kita access. Jadi maknanya saya perlu buat kerja back to back. Maksudnya dalam banyak tu mesti akan ada 5 orang ataupun 4-5 orang yang memang set file tu bukan kepada public atau bukan kepada untuk saya untuk access. Jadi bila saya tak dapat access, saya kena message diorang, Mat, kau kena set kau punya file tu kepada public ataupun
set saya untuk saya access. Jadi kita dah bertambah banyak. Jadi apa saya buat dengan diorang ialah jangan sesekali share dalam Google Drive. Guna function upload kat sini. Okay. Kalau guna upload tu maksudnya senang. Maksudnya bila saya klik kepada tugasan diorang ni, maksudnya saya takkan ada isu you cannot access the file. So apa yang saya buat ialah saya just klik. Maksudnya file ni kita boleh access terus daripada platform ni. So takkan ada isu you cannot access the file because of the restriction made by the owner being restricted. So tak perlulah. So macam kat sini saya dah buat ada nama pelajar, saya klik dan ada detail pelajar dan boleh play terus video daripada sini lah. So mudah lah untuk saya nanti. Alright, ada sebarang soalan lain? Yes, Encik Nozik. Ya. So saya ada 2 soalan. Yang macam tadi Encik Nozik cakap dalam Google Form tadi tu ada yang kita boleh buat short answers and paragraphs. Kan? Ya, Kan? betul. And Encik Nozik cakap Encik Nozik prefer dia orang buat macam tu rather than MCQ questions. Yes, betul. Ada automatic grading ke? Ada juga, ada automatic grading kat situ. Dia sama ada multiple choice question ataupun short or longer answer, memang ada automatic grading kat situ. Okay. Kalau perasan, nampak macam sekarang, contohlah sekarang ni yang saya akan buka sekarang ni adalah file bentuk Word, betul tak? Ya. Yeah. Nampak tak kat tepi tu ada grade kat tepi ni? Yep. So grading ni you boleh bagi grading terus. Macam saya sekarang, saya tak letak markah sebab apa tahu? Macam kami perlu letak pemarkahan dekat sistem lain, MySys. Jadi saya tak nak buat 2 kerja. So saya tengok tugasan diorang kat sini, saya akan ada satu lagi monitor, saya akan terus enter dalam saya punya sistem lah, my grading system. Itu masalahnya bila kita ada 2 jenis sistem yang silo. Satu Google Classroom, satu yang universiti punya. Macam saya, kenapa saya tak guna universiti punya sebab bagi saya lah, personal lah, bukan saya represent semua orang dia tak handy sangat. Jadi pemarkahan ni kalau siapa nama tadi? Zurina. Puan Zurina type, maksudnya you boleh bagi grading, contohnya kat sini lah bagi grading 7 ke whatever. At the end of the day nanti daripada grading kejap grading. Kejap dulu. Okay. Nampak tak kat tepi ni? Okay. Dekat setting tepi ni, kita boleh download sama ada bentuk file Google Sheet ataupun dalam bentuk CSV lah. So maksudnya, you boleh download all the grading kat sini yang you dah bagi pada pelajar contoh kat tepi ni kan? Nampak tak kat tepi ni? Ya. Yeah. Sama ada secara you tengok dari sini terus ataupun kat tepi tadi secara individual kat sini tadi ni. Okay. Maksudnya selepas dah selesai bagi grading, kita terus boleh download all the grades kat sini. Okay. So mudahlah untuk kita nanti. Macam saya tak bagi markah pada pelajar ni sebab apa? Saya tak nak buat kerja 2 kali. So saya terus masuk pada sistem MySys yang ada di UPSI lah. Okay. Alright. Soalan kedua? Soalan kedua, boleh buat group task ke dalam classwork ni? Boleh. Sekejap saya tunjuk Okay. Contohnya pada classwork ni, sebab tu kita penting perlu ada kejap, ni tak cantik sebab baru buat. Okay, tengok yang ni. Contoh yang ni classwork ni, sebab tu bila kita create assignment ke quiz ke whatever, kita perlu ada topik kat sini. Topik yang kita perlu setkan, sama ada individual ataupun group assignment. Contohnya for example yang ni kita create, okay, assignment. Nampak tak topik kat tepi ni? Kan? Okay. Topik ni kita boleh create topik group assignment. Type group. Okay. Apa yang perlu buat ialah biasanya, saya bagi contoh group assignment ni tak ada, kejap. Saya bagi contoh lain, macam mana peran F tadi. Okay. Topik tadi tu sebenarnya digunakan kat tepi ni nanti. Bila saya klik group task, dia akan keluar semua berkaitan dengan group task kat sini. Perasan tak? Okay. Kalau saya individual, semua kata individual akan keluar kat sini. Alright. So bila kata group task kat sini, maksudnya arahan saya ialah
Sekejap. Create only, mana dia? Yang kat sini. Only group leader submit the file. Tapi dengan syarat ada arahan dia, ketua kena pastikan ada group member details, contohnya seperti nama dengan matric number. Contohnya yang saya contoh kat sini, sebab dia group kumpulan besar, so kumpulan ini sahaja yang akan hantar maklumat berkaitan dengan ahli kumpulan. Jadi kita tak perlu risaulah kalau 3 orang dia hantar, sebab apa? Sebab dia adalah kerja berkumpulan dan ketua kumpulan bertanggungjawab untuk menghantar maklumat pelajar ni, for example yang ini. Okay. So kita boleh nilai pelajar lah, maksudnya since kita buat group, so penilaian adalah berdasar secara berkumpulan lah. Jadi pemakahan dia sama juga satu, tapi nanti kita dalam senarai list pelajar yang panjang, kita perlu isilah one by one juga. Okay. Alright, okay. Ada soalan lain lagi? Tak ada ya? Ada lagi ke tidak? Macam segan nak tanya soalan je. Ada. Ada, aku tanya. Okay, ada soalan ni? Kalau tak ada, kita boleh, okay. Kita boleh proceed, kita dah pergi pada classwork, kita dah ada people, kita dah ada grades, okay. Kalau macam yang ni biasanya ini adalah material. Logo ni sebenarnya, ikon ni mewakili material. Kemudian yang ni biasanya assignment, okay. So apa lagi ya? Kemudian people dia dah pergi dah, grading, okay. Kalau grading, okay macam ni contohnya lah. Kalau banyak tugasan kan. So grading ni maksudnya kita boleh, kalau kita nak gunakan semua terus, okay, maksudnya kita boleh ambil grade ni, apa pula grade situ, mana tadi set by name, oh betul lah, sekejap ini bila semua dah buat, yang ni set by name, general, okay nampak tak grading ni? So grading ni nanti kita boleh ambil ataupun kita boleh grade by overall by total point ataupun weighted kategori lah. Dan kita boleh sebenarnya show overall grade student kat sini nanti. Yang ni saya tak buat lagi. Yang ni saya tak pernah guna sebab apa tahu? Sebab again lah macam saya kata tadi tu lah. Sebab saya guna UPSI punya grading system. Jadi saya tak nak buat kerja 2 kali, saya buat kat situ lah. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan bila dah guna nanti, you all boleh discover lah macam mana untuk download semua maklumat ini nanti. Tak silap saya dia sepatutnya ada tau sebenarnya. Mana kat tepi ni tadi. Okay, tak apa. Tapi at the end of the day, you all boleh tengok grade kat sini lah nanti Alright. Okay, sekarang kita boleh klasifikasikan bahawa mungkin kita dah these are basically a knowledge ataupun basically about how to use Google Classroom. Okay, yang paling mudah, how to enroll your student. Second, how to use the stream. Okay, kemudian how to use the classwork. Yang paling penting kita kena gunakan topik tu lah, grade topik yang belah tepi tadi lah. Okay, kemudian how to administer your student dengan your co-teacher, kemudian grading. Alright. So, ada sebarang soalan sebelum kita pergi pada apps yang seterusnya? Assalamualaikum, ada orang tak? Waalaikumsalam. Salam. Okey. Okay, boleh. Boleh Okey, boleh kita proceed Okey. Sekarang saya nak pergi kepada skrin yang lain. Window. Sekejap, saya kena minimize je dulu. Okay. Semua orang dah familiar ke guna Google Meet sebenarnya? Okay, Encik Nurzik, sebab sekarang ni saya nak tanya pasal Google Meet ni, hanya yang ada akses kepada G Suite tu yang dapat create Meet kan? Kalau tak ada, kalau macam kita just ada normal punya
account boleh create ke? Sebab saya try tak boleh. Try tak boleh ke? Sekarang ni saya menggunakan kejap Memang tak boleh kan? Sebab saya dah pernah nak try tapi tak boleh. Macam Google Hangout pun sama. So macam yang ada normal punya account, it seems like we can't access 100% benda-benda yang ada dalam Google. Macam tu. Sekejap, saya cuba. Yang free account tu rasa tak boleh kot. Kan, Kita boleh join je. Betul. Sebab saya Bayar. sekarang, sebab saya sekarang tengah access guna kejap saya share screen kejap. Saya share entire screen. Okay. So sekarang tak ada keluar. Sekejap Share. Okay, dah keluar belum? Okay. Sekarang ni saya guna betul jugalah sebab saya sekarang saya cuba access guna normal account. Bila saya klik kat sini, dia memang nampak tak ada lah. Kejap, Google Hangout. Dia ada Hangout saja. Dia ada Jamboard. Dia tak ada Meet Betul lah, memang tak ada Meet. Yes, okay. Okay, maksudnya tak adalah. That's why no wonder ramai orang gunakan Zoom atau satu lagi terpanggil Microsoft Team. Okay, Microsoft Team option, dia ada dua option sebenarnya. Okay, yang tu kita kena pergi pula pada sesi yang lain. Banyaklah pula. Okay, macam ni. Microsoft Team dia boleh buat video conference macam tu ke? Macam sekarang dengan Meet boleh ke? Boleh. You ada Microsoft Team ke? Ada. Yes. Okay. Microsoft Team saya pun ada, tapi saya memang jarang gunalah sebab dia lebih teknikal. Contohnya kepada macam kami nak buat setup baru-baru ni nak buat webinar pun memang susah lah. Okay, tak ada macam ni. Microsoft Team ni boleh tak kita buat pada hari lain? Sebab saya sebenarnya masih tak pernah guna lagi Microsoft Team. Boleh. Okay. Boleh. So, sebab yang saya dah janji nak buat guna Google Meet. Google Meet ni basically untuk kita gunakan sebagai untuk synchronous learning, which is student dengan pensyarah berada pada skrin yang sama, pada masa yang sama. So sama juga macam dalam kelas lah. Satu lagi yang saya nak kenalkan ialah Screencastify. Screencastify ni adalah tujuan utama dia adalah untuk merekod kita punya pengajaran secara asynchronous, meaning to say kita record dulu baru kita share. Alright. Isu berkaitan dengan Screencastify ni, dia cuma boleh download lebih kurang, bukan download, dia boleh work with dia hanya boleh work with, sekejap saya buka ni, 5 minit saja. Screencastify. Ini Screencastify. Okay, yang bagusnya Screencastify ni kita perlu buat setting sajalah. Apa setting dia ialah kita perlu install di dalam kita punya Google Chrome kita. Alright. Contoh macam sekarang saya ada saya dah install sebenarnya kat sini. Alright. Pada yang belum install, sekejap saya cuba remove. Okay, manage remove from Chrome. Saya cuba remove. Alah naik lah. Dia nak buat survey lah pula. Aduh. Sekejap. Saya cuba guna yang lain pula. Saya cuba guna Mozilla boleh tak? Sekejap ni. Mozilla, mana Mozilla saya? Sekejap, kat situ. Okey, ataupun saya minta semua orang buka screencastify.com boleh? Boleh. Cuba Google ni, Screencastify. Cuba type Screencastify, kemudian dia akan suruh kita klik install. Dekat sini install ni. Boleh ya? Saya cuba buka Mozilla pula screen.
Castify. Oh, dia still kena guna Google Chrome sebenarnya. Dia tak boleh guna Mozilla. Jadi tekan pada add to Chrome ya, Cik Nazir? you add to Chrome. Okay. Screen Castify. So, pilih. Okay, macam saya ni. Okay. Dia sepatutnya akan keluar macam ni, betul tak? Ya betul. Dia keluar macam ni. Kemudian kita klik pada add to Chrome. Add to Chrome. Kemudian kita akan allow ni lah. Add extension. So dia akan automatic install kat tepi ni lah. Kita punya extension kat atas ni. Oh, okay, ada dah. Dah ada dah Alright. Masing-masing dapat, dia akan keluar bentuk macam ni lah. Anak panah, ada kamera macam anak panah warna pink ke warna merah. Oh, sorry. Jangan sebut. Okay, so dia akan keluar kat tepi ni. Semua orang bersama saya ke? Ya, ya. Dah. Okay, so cuba klik. Klik kat extension tu kan? Alright. Klik kat extension tu. Alright, so you kena sign in, masuk dulu, sign in with you punya account. Betul. Okay. Kemudian dia akan minta kita sama ada kita allow camera and microphone ataupun program annotation. Just tick tu ni, kemudian klik next. Alright, klik next. Dan dia akan tanya kat atas ni, do we allow the Screencastify permission? So kita allow je lah. Therefore, kita akan menggunakan this application to use our camera, to use our audio untuk kita buat recording dan pergerakan mouse ni lah nanti. Okay, so sekarang kita dah ada kat sini. Alright. So, kalau dapat screen yang macam ni, meaning anda telah berjaya install Screencastify. Semua orang dah install dah ke? Sedang. On the way, sedang betul. Sedang je sana. Yelah, biasanya macam ni lah. Apa tu, bila buat kelas online ni dengan apa tu, dengan internetnya kan. Tapi saya buat webinar baru-baru ni, ramai lah juga join. Tapi semua orang berebut nak bercakap. Tapi dalam kelas hari ni macam semua orang segan nak cakap. Kita orang tak waduk sikit. Semua orang mute je apa tu, audio. Okay. Okay. Alright. Dah Dah ke belum? Belum, tak siap lagi. Tak siap lagi. Zana boleh Zana? Okay. Sementara tunggu Sikit. sementara tunggu yang lain siap, saya boleh demo sikit lah. Okay. Bila saya klik atas ni, dia akan keluar satu screen yang macam ni lah nanti. Right, nampak tak? Okay, lama ni tak boleh zoom pula. Okay. Berbanding dengan Google Meet ni kita boleh record apa yang kita bagi lecture hari ni. Contohnya macam sekarang lah, sekarang saya sedang record. Maknanya saya boleh reuse semula apa yang saya telah buat hari ni untuk kelas yang lain. Kalau Screencastify ni basically kita record pengajaran kita dan kita bukan buat streaming, kita bukan buat live. Okay, which is good lah sebab instead of synchronous learning, kita boleh buat asynchronous learning jugalah. So kalau tuan-tuan puan perasan, option sama juga dengan Google Meet, which is betul, siapa tu? Ada Faradi nak join semula ya. Sekejap Okay, admit. Okay. So, patah balik kat sini. Jadi kita ada 3 option kat sini. 3 option tu ialah sama ada kita nak record kita punya browser tab saja. Kalau browser tab ni saya nasihatkan, maksudnya hanya tab yang kita klik saja dia akan record untuk buat rakaman. Contohnya kalau kita buat guna slide presentation, kita guna Google Slide lah.
So, contoh saya buka ya. Kejap saya buka satu drive saya. Okay. Saya pergi pada satu file. Mana file saya? Siap. Sini pun lambat juga. Okay, kita ambil satu file presentation. Contohnya ya. Let's say kita ambil slide mana slide. Showcase. Contohnya sekarang saya sedang buka saya tengah buka satu folder yang ada dalam saya punya tab ni. Contohnya saya klik yang Screencastify. Lambatlah pula. Okay. So bila saya klik browser tab, kemudian saya allow microphone, kemudian saya embed sekali dengan webcam video. Embed dengan webcam video maksudnya kita boleh record sama ada audio dan paparan tab ini saja ataupun record paparan audio dengan kita punya muka sekali. Bila saya klik record, okey, sepatutnya dia keluar. Okey, nampak tak ada counting? Alright. So sekarang kita boleh nampak tab yang saya kerjakan sekarang. Kemudian kita boleh ada video cerita kat bawah ni. Kemudian kita boleh guna sama ada guna cursor. Cursor ni kita boleh guna, kita klik. Kita boleh boleh gunakanlah. Slow jugalah. Kemudian kita boleh conteng kat sini. Okey, kita boleh conteng dekat kita punya browser ni. Tapi bila saya klik dekat browser lain contohnya, dia takkan nampak tau. Maksudnya macam yang orang nampak ni memang nampak memang saya dekat saya ni, tapi sebenarnya kalau nak ikutkan dia cuma rekod apa yang ada paparan pada yang ni saja. Nanti saya paparkan selepas kita habis rekod. Kemudian kalau kita nak padam ni, kita boleh padam lah. Kita padam apa yang dah conteng tadi ni, ataupun kita boleh klik clear screen. Okay. Kemudian kita dah boleh pause. Kita boleh pause recording dan kita boleh resume recording. Maksudnya berbanding dengan Google Meet, Screencastify ni kita boleh record, kita boleh pause dan kita boleh record semula. Dan kita bila dah habis record kita boleh klik stop lah. Okay. Bila klik stop, dia secara automatik dia akan keluar satu window, dia panggil video page je lah. Okay. So maksudnya ini adalah kalau nampak kat bawah ni, yang bawah ni adalah kita punya recording tadi. Kita buat selama 1 minit. Yang atas ni ialah tajuk kita. Kita boleh ubah tajuk lah. Demo, contohnya demo. Alright. Dan kita boleh, kalau nampak ada gunting kat bawah ni, okay, kita boleh trim sebenarnya. Kita boleh trim, kita tarik je. Okay. Dia akan secara automatik, dia akan trim lah. Kita tarik dengan gunting sekali. Okay. Okay, save trim. Kita akan trim gambar video tadi tu. Kalau kita trim, dia akan trim automatically di dalam browser gitu terus. Jadi one takes time lah. Tapi kalau video tu lebih daripada 1 minit, you should expect more than more time to get lah to trim the video. So sekarang daripada 1 minit jadi 36. Okay. Yang bagusnya Screencastify ni, kita boleh terus share dalam classroom kita. Maksudnya dalam classroom kita yang kita dah buat tadi lah. So bila klik classroom, dia akan enable kita punya sharing link tu. Okay. Macam ni saya cuba ubah kepada group, ubah kepada screen lain. Right.
saya boleh klik kat sini. Sekejap tengah loading. Bila saya klik dekat kelas, saya klik sharing, kalau share classroom dia akan terus pergi kat sini. Oh, dia tengah loading. Lambatlah. Sekejap Dalam loading ni, dia akan ada senarai kelas-kelas yang kita dah ada dalam classroom. Jadi kita boleh klik dan select lah kat mana yang kita nak. Okay, sementara tunggu yang ni loading, kita patah balik dekat Classify. Kita juga boleh publish dekat YouTube. Ataupun kita boleh dapatkan embed code. Maksudnya embed code ni kita boleh copy code ni, paste terus di dalam kita punya, kalau ada blog, kita boleh paste kat situ. Kalau dekat kalau kat Facebook pun kita boleh paste dekat ruangan tu supaya dia boleh embed dalam kita punya Facebook lah. Kemudian kalau kita tak nak post ataupun sharing untuk kita punya personal ataupun kita punya sharing, kita boleh download ataupun export sebagai MP4. Ataupun kita boleh buat secara GIF lah. Tapi biasanya it depends. Sama kita nak share kat sini ataupun kita boleh terus save dalam kita punya Google Drive. Dah keluar belum? Masih lagi loading lah. Okey, kejap. Tapi saya rasa semua orang faham lah, maksudnya bila share kat classroom, dalam classroom ni kat sini nanti akan ada keluar senarai kelas yang kita dah buat sebelum inilah. Okay, so screen Castify ni boleh saya katakan quite handy lah dan mudah berbanding dengan Screenomatic lah. Screenomatic tu yang bagusnya kita boleh, dia akan ada satu frame yang kita boleh record untuk part tu saja. Tapi bagi saya lebih suka guna yang ni sebab apa tahu? Alright. Kenapa Screenomatic ni sesuai untuk kita gunakan dalam pengajaran asynchronous? Sebab bagi saya lecture 1 jam dengan lecture yang dalam yang tempoh 5 minit, which one agak-agaknya pelajar akan listen to, akan buat. Pada pendapat saya, sebagai pencerah, student punya attention memang very short span. Bayangkan kalau kita dalam kelas pun, kita face to face, kalau kita nak bagi lecture 2 jam pun ataupun 3 jam, 30 minit tu pun ada yang nak menguap, betul tak? Alright. Bagaimana pula dengan video clip? Sebab tu video clip maksudnya music video. Music video biasanya last about 2-3 minutes, okay? So kalau bagi saya, since Screencastify ni hanya support 5 minit, sebenarnya 5 minit tu dah cukup lama sebenarnya. Video-video yang tuan-tuan puan-puan boleh buatkan sebenarnya lah, gunakan tempoh 5 minit ni untuk explain konsep-konsep pengajaran yang paling penting saja. Why? Therefore, part yang paling penting kita dapat record 5 minit. Okay. Kemudian the rest of the things kita minta pelajar untuk cari maklumat sendiri. Sebab itu dalam masa awal tadi dalam kelas tadi saya ada explain lah. Saya sendiri menggunakan kaedah pengajaran menggunakan challenge based learning. Meaning to say, instead of saya yang mengajar, sebenarnya pelajar yang mengajar saya. Yang itu nanti saya share dalam sesi lain lah nanti. Sebab apa tahu? This is because of the requirement ataupun the necessity of student nowadays. Mereka perlukan skill untuk problem solving, active learning untuk mendapatkan skill dalam pembelajaran mereka. Jadi, instead of kita feed diorang dengan ilmu, why not they themselves get the information, get the knowledge, get the skill, and then present kepada kat kita. So kita yang akan evaluate sama ada this is good or not, kemudian what should be done do next lah. Alright. So sekarang kita dah boleh share, belum lagi, masih lambat. Saya rasa it's all about the internet lah. Okay. Lain yang saya boleh demo ialah, contohnya ialah, sekejap kita juga boleh buat guna-guna Screencastify. Ada sebenarnya soalan sebelum saya teruskan? Ada ke tidak? Assalamualaikum. Saya okey masa ni. Okey, semua okey. Ada soalan tak? Okey. Screencastify ni paling kritikal kalau untuk memotong kat sini lah. So kita boleh potong daripada belakang atau potong daripada depan lah. Kalau nak edit yang bahagian tengah memang tak boleh lah. It's ada dari depan dari belakang gitu lah.
Di depan di belakang saja. Ataupun you boleh edit ketika ketika recording lah. Oh. Contoh macam tadi, contohnya bagi contoh contohnya kalau kita nak record, contohnya ni lah, nak record. Kena buka apa? Kena buka Google Slide sebenarnya, senang. Saya buka Google Slide lah, senang. My Drive. Banyak sangat benda ni, sekejap banyak PowerPoint. Okay, apa guna Google Slide. So kalau the best kalau guna Screencastify ni, kalau nak present slide presentation kita, sebaik-baiknya kita guna Google Slide lah. Jadi bila nak rakam kita punya slide saja lebih mudah lah. So contohnya macam ni, kita klik present. Boleh full screen pula sekejap So kalau klik Screencastify ni, okay. Saya pangkah sekejap yang necessary ni, tak loading lagi ni. Okay. Saya klik pangkah ni dulu. Saya klik sini. Some PowerPoint features kena be disabled, detail. Okay, tak apa. Dah, kenapa? Okay, dia baru keluar, lambat sikit. So, kalau saya record, dia akan record, dia akan ada counting kat tengah ni. Okay. Kemudian counting tu akan ada video saya kat bawah ni. Okay. Saya boleh besarkan video saya ataupun escape. Besar pula muka saya ni. Aduh, hai. Mana ni? Okay, kita boleh pangkang muka jadi kecil. Yang kotak tu lah. Alright. Kemudian kita boleh, nampak tak kat tepi bawah ni, belah kiri ni, kita boleh pause recording. Okay, kemudian kita boleh continue recording. Dan kita boleh pause lagi. Right. Dan kita boleh, sekejap, saya boleh buat maknanya full screen tak boleh lah. Ya, tak apa. So maknanya kita boleh juga gunakan pointer ni. Pointer ni dia ada, sekejap, lambat lah. Pointer ni dia ada macam circle tu. So kita boleh tunjukkan kepada pelajar konsep-konsep yang kita nak explain tu lah nantilah. Okay. Again, sekali lagi saya tunjuk. Okay. Oh, ini tak boleh. Yang paling penting ialah kita boleh conteng lah. Kita conteng screen ni. Sebab dia akan record sahaja apa yang kita ada kat sini lah. Okay. So, kita boleh, ataupun kita boleh pangkar. Kita boleh guna pemadam kat bawah ni. Ataupun kalau nak klikkan screen ni, kita klik pemadam ni, eraser ni. Nampak tak kotak ni? Kotak kat tepi ni. So kita klik situ, dia akan terus klikkan semua screen. Kemudian kita stop recording dan automatic sekali lagi dia akan keluar pada satu window untuk kita buat streaming lah, streaming video itu tadi. So again kita boleh share, kita download, whatever lah. Dan kita boleh buat title kat atas ni. Maaf doktor. Bagi saya, ya saya. Saya dah buka dah yang ni. Macam mana nak record video tu? Buka video tu. Okay, dah install dah? Dah. Dah install dah. Dia paling penting, dia ada kat atas ni. Nampak tak saya punya mouse kat atas ni? Nampak tak dekat sini? Ya. Kena klik kat situ. Klik dekat. Dia warna, dia macam bentuk anak panah tu. Okay. Klik kat situ. Klik kat situ, dia sepatutnya akan keluar. Tunggu sekejap, macam saya ni lambat sikit. Yang sign in with Google. You kena sign in dulu. Kalau yang baru install, dia biasanya dia akan request untuk kita sign in dahulu. Therefore, baru dia boleh buat recording. Sebab apa tahu? All the recordings will be associated with Google account. Sama ada dia akan save dulu dalam Google Drive
ataupun kita boleh share dalam classroom ataupun kita boleh download lah. Lambatnya keluar pun. So pastikan anda dapat ni lah. Itu kalau kita guna browser tab. Kalau kita nak klik desktop, maksudnya desktop dia akan rakam semua apa yang ada dalam kita punya desktop tu lah. So dia, kalau guna record browser tab ni saja, dia berbahaya tau. Sebab apa tau? Dia cuma record kita punya tab tu saja. Kalau desktop, dia akan record semua. Kalau yang segan nak tengok, nak tunjuk muka, boleh turn off embed webcam tu lah kat bawah ni. Sebab kadang-kadang macam saya jugalah, saya sebelum ada PKP ni, bila saya kerap suruh pelajar untuk rakam video. Tapi diri saya sendiri nak tengok muka sendiri pun segan. Tapi sejak ada PKP ni, rasa macam seronok pula. So the best is, cara paling mudah ialah kalau segan untuk rakam webcam, boleh klik turn off the embed webcam lah. Alright. Ataupun kalau nak klik webcam saja untuk kita punya dekat tepi ni, maksudnya dia takkan include desktop atau browser tab. Webcam ni maksudnya dia akan record video kita saja. Okey. Ada sebenarnya soalan? Biasanya untuk screen castify ni 5 minit saja dia boleh bagi limit. Tapi kalau nak go further than 5 minit, kita kena upgrade lah. Biasanya upgrade ni dia ada tawarkan beberapa package lah. Kalau free forever ni 5 minit lah. Kalau nak unlimited recording, kita kena bayar $49 per year. Kalau ada education, dia akan lebih murah lah kat atas ni. Show education discount, dia akan ada murah sikit, sama ada RM29 per month ataupun for school, dia depends kepada kod lah yang universiti ataupun sekolah akan buat nantilah. Alright. Ataupun cara paling mudah lain ialah, rakaman yang lain ialah banyak benda sebenarnya, sama screen automatic. Sekejap mana tadi saya. Ini adalah option lain. Kita ada Camtasia, kita ada Open Broadcaster. Tapi sekarang saya dengan pelajar saya mengajar game juga. Kami, pelajar-pelajar saya, for family guna Open Broadcaster software ni atau kita panggil OBS. OBS ni, biasanya kita boleh associate dengan YouTube lah, lebih mudah. So kalau sesiapa yang gamers kat sini, saya rasa you are familiar with Open Broadcaster software. Biasanya sekarang kalau kita nampak satu trend dekat YouTube, kita boleh lihat orang main game dan player tu juga ada dalam video tu juga. So ini antara apps yang mudah lah untuk kita gunakan. Tapi saya tak akan cover untuk hari ni, mungkin akan datang lah. Alright. So ada sebarang pertanyaan sebelum kita move kepada next apps. Doktor, saya dah saya dah buka dah. Dah Okay. boleh dah record ni. Saya nak tekan kat mana nak record tu? Dia ada kat bawah tu, kecil record. kat bawah tu. Dia ada kat bawah tu kat saya. Nampak tak saya punya screen? Nampak tak record, perkataan record tu? Nampak tak kat bawah ni? Nampak tak? Tak nampak Sebab saya dah record dah. Okey, dah record. Kalau dah record, Okay, dah nampak dah. dia belah kiri kan, betul tak? Belah kiri bawah tu ada. Boleh? Ada. Ada So kita boleh pause, kita boleh record semula dan ataupun kita boleh stop terus untuk buat rakaman. Jadi saya cadangkan penggunaan synchronous learning kalau guna video ni, kalau less than 5 minit, I think better lah, especially untuk kita jelaskan konsep-konsep yang penting lah. Okay. Ataupun kita nak go streaming, kita guna kepada sama ada Microsoft Teams ataupun even Skype ataupun Open Broadcaster, OBS ni pun boleh sebenarnya. Tapi dia a bit technical sikit. Tapi for the beginning setup tu memang susah, tapi kalau dah biasa guna ni senang lah. Alright? Okay. Boleh kita move forward kepada next apps? Sorry Encik Norzid. So Ya, saya. apa ni Screencastify ni dia macam screen record yang ada dalam Mac tu Yang dalam Mac, yes. Okay. Sama juga. Macam Mac kita pada juga kan? Betul tak? Ya, betul. Boleh juga sama ada. Boleh juga, tak Okay. ada masalah. Okay.
So kita dah pergi pada Google Meet dengan Castify. Oh lama juga rupanya, dah 12.30. Sebab saya tak buat banyak apps. Okay. So Google Classroom kita sudah juga. Siapa pernah guna Jamboard? Jamboard atau kita panggil Ziteboard. Okay. Saya tak pastilah sama ada dalam akaun biasa ni ada ke tak tidak. Kejap saya matikan apa yang ada ni. Okey. Jamboard ni dia lebih kurang kepada from Google. Okey, ada. Sebaik ada. Maknanya kalau kita ada akaun biasa macam biasalah. Silap tuan-tuan puan atau protestan pergi pada option yang ni, nampak tak ni? Klik button yang ada banyak dots ni, scroll ke bawah, cari ikon ni, nampak tak Jamboard? Okey. Kalau nampak. Okey, nampak Jamboard ni, cuba klik. Okay. Jamboard ni sebab bila kita pengajaran kita ada dua perkara kita selalu gunakan. Dua item. Satu item ialah slide presentation. Yang kedua ialah yang kita selalu gunakan ialah kita punya whiteboard ataupun papan hitam. Okey. Jadi bila anda first time guna Jamboard ni, anda akan dapat seperti apa yang saya ada sekarang lah. So kalau nak gunakan whiteboard dalam penjelasan, so nampak tak klik yang ni? Klik kat bawah tu create Jamboard. Dia akan keluar seperti ini. So dia akan ada satu kotak kat sini. Kemudian ada title kat bawah tu kita boleh ubah. Saya ubah demo. Alright. Kemudian kalau nampak kat atas ni, dia ada, kita boleh pilih background sama ada plain ataupun kalau ada dot, ataupun kalau cikgu-cikgu ataupun cikgu-cikgu matematik ataupun bahasa mungkin boleh gunakan ni sebagai penulisan, ataupun untuk buat graph pun boleh juga. Alright. So ataupun you nak coloured background sama ada blue ke ataupun black ke, you boleh pilih lah. Alright. Tapi untuk kelas ni saya gunakan a bit coloured lah untuk bezakan antara belakang dan depan lah. Okay. Kalau kat atas ni, kalau perasan, atas ni, ini adalah kita punya bilangan whiteboard. Sekarang ni kita ada satu saja. So kalau kita nak, sebab kalau apa beza Jamboard dengan Ziteboard? Jamboard ni dia size dia adalah limited. So memang susah sikit kita nak gunakan lah. Alright. Dan saya cadangkan lah sorry. Okay. Kalau kita dah nak ada yang kedua punya Jamboard, kita bertambah lah. So sekarang kita ada dua whiteboard. Satu yang pertama tadi saya dah warnakan, yang ini. Dan saya ada yang kedua. So maksudnya kita boleh gunakan ni dalam penjelasan kita lah nanti. Kalau kita ada guna string Castify tu, kita boleh explain dalam masa 5 minit sahaja. Kalau kita nak menulis lah. Alright. Kat bawah ni kita ada pilihan-pilihan yang untuk kita gunakan dalam Jamboard, iaitu kita ada pen. Ini pen, ini adalah marker, ini adalah highlighter dan ini adalah brush. So you all boleh cuba buat. Cuba try masing-masing. Okay. So jadi kalau saya nak guna brush ni, sedikit warna. Saya boleh conteng kat sini lah. Alright. The best way to use Jamboard ialah dengan menggunakan tablet. Okay. Contohnya lah, okay. Kalau you ada tablet, saya rasa mudah untuk you conteng dan menjelaskan sebenarnya konsep lah. Okay. Dan option yang ada pada web version dengan apps version adalah berbeza sebenarnya. Okay. Sekarang yang kita gunakan sekarang ialah guna web version. So option yang ada kat sini ni adalah limited. Okay. Kita ada apa? Kita ada tools untuk menulis, kita ada eraser, kita ada selective selection tools, kita ada juga boleh letak sticky notes. Sticky note ni kita boleh gunakan untuk kita buat announcement atau aktiviti yang kita boleh gunakan lah. Contoh macam ni. Okay. Dan kita boleh type lah apa-apa kat situ. Dan kita boleh tampal sticky note tu pada
kepada kita punya Jamboard ni lah. Alright. So kita boleh guna selection tool ni untuk kita ubah. Kita juga boleh resize. Kita boleh juga tilt dia. Dan kita juga boleh duplicate ataupun edit apa yang kita dah tulis kat sini lah. Alright. Itu sticky notes. Kemudian kita juga boleh masuk image. Image could be sama ada you upload from your PC ataupun daripada Google Image Search ataupun dalam you punya drive sendiri. So, apa yang paling mudah ialah sama ada foto yang sedia ada, Google Drive untuk kita share lah. So, kalau kat sini kita ada gambar berkaitan dengan flower, kita boleh masukkan, klik dan kita boleh insert kita dalam kita punya Jamboard kita. Kemudian, kita boleh adjust lah. Alright. Yang ini pula laser. Laser ni maksudnya untuk kita jelaskanlah pada orang untuk kita gunakan untuk explain apa yang kita ada kat sini. Alright. Okay, sekarang hanya saya sahaja yang menggunakannya. Agak-agak boleh tak orang lain conteng juga kita punya board ni? Sebenarnya boleh. Kita klik share. Okay. Macam biasalah, kita boleh modify access kepada Jamboard ni. Sama juga kita change access dalam Google Doc ataupun Google Slide. Kita pergi pada change ni. So anyone with the link can, kita boleh klik sama ada view saja, maksudnya untuk pelajar kita lihat. Alright. Ataupun kalau kita tak nak pelajar kita kacau, just view je sajalah. Alright. So kalau saya kata saya pilih can edit, so maksudnya semua orang yang ada file ni, you all boleh conteng. Contohnya saya bagi share URL ni. Okay. Saya share dalam kita punya chat. Okay. Cuba klik. Ya, Allah, tak ada pula. Share. Pasti. Pada cerita, cuba klik URL tu. Boleh tak tuan-tuan sekalian klik untuk modify file yang saya dah buat tu. Cuba ubah contoh apa-apa ke? Boleh tak? Okay. Seorang baru join. Boleh tak contoh apa-apa kat situ? Boleh tak? Chatting. Tak dapat. Nak join macam mana? Sorry. Kalau nak join, klik je pada klik saja pada URL yang saya bagi tu. Pergi pada chat. Buka Ustazah ke ni? Ya. Okey, saya pergi. Ustazah pergi pada chat, klik benda klik pada URL yang saya dah bagi tu. Okey. Dapat? Boleh ubah? Nampak tak? So semua orang boleh conteng, betul tak? Maknanya jika tuan-tuan dan puan share file ni, maksudnya share URL tadi tu kepada pelajar-pelajar, diorang dapat lihat apa yang kita conteng secara live. Maksudnya kalau kita tak guna Screencastify ataupun tak guna Google Meet, kita juga boleh buat group call dalam WhatsApp group dan boleh guna yang ini untuk kita conteng kepada pelajar. Ataupun kalau kita nak pelajar dan rakan-rakan diorang untuk collaborate untuk buat benda ni, diorang boleh guna sama-sama lah dan kita boleh jadikan ini sebagai aktiviti dalam kelas lah. Maksudnya kita boleh panggil ini sebagai aktiviti collaborative learning. Meaning to say, contohlah kalau kita dalam lecture kita dalam online learning ni, maksudnya dalam synchronous, cara bila ada web buat streaming, kita boleh gunakan Jamboard ni sebagai salah satu alternatif untuk kita berinteraksi dengan pelajar secara live. Ataupun kita boleh gunakan Jamboard ni sebagai whiteboard kita untuk menjelaskan definisi yang berkaitan dengan yang konsep pengajaran kita lah. Tapi kaedah penggunaan yang paling praktikal ialah sebenarnya Jamboard ni saya cadangkan tuan-tuan dan puan download dalam tablet ataupun download dalam app itu masing-masing. Saya dah
part yang paling menarik ialah bila kita dalam handphone contohnya saya bagi satu demo sekejap saya pergi pada cuba saya pergi pada yang kata yang nombor 2 ni. Contohnya bila kalau dalam apps, kita dalam apps atau tablet, bila kita guna handphone, kita boleh type something guna handwriting, dia akan straight away transfer kepada bentuk typewriting yang dia boleh recognize. Alright? Ataupun dia juga boleh kalau dalam guna handphone juga, dia boleh tukar objek yang kita lukis tu ke objek yang recognized by the sekejap. Alamak. Saya ulang sekali lagi. Okay. Kalau saya conteng buat bulatan ataupun buat segitiga, okay. Ataupun saya buat bentuk segitiga macam ni, dia akan automatic transfer kita punya writing tu kepada dalam bentuk kotak. Macam yang itu. Boleh lambat sikit. Kat sini dah ada dah. Sekejap. 1, 2, 3, 4. Oh, dia tak tunjuk sebab dekat sini dekat saya punya handphone dia tunjuk kotak, betul-betul kotak. Ataupun kalau you buat straight lines, dia akan terus betulkan kita punya line tu saja. Yang ini, option ini cuma ada dalam kita punya mobile device saja. Berbanding dengan web version, dia ada very limited. Dia cuma ada brush. Kalau yang dekat mobile device ada lebih banyak option kat situ. Jadi saya cadangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak gunakan Jamboard, gunakan Jamboard ni from you punya tablet ataupun you punya mobile device. Kemudian share URL tu yang dekat sini share ni kepada pelajar. Dan yang ni bila dah share ke pelajar dan pelajar akan nampaklah kita punya penjelasan secara live kat situ. Alright. Dan sharing essay ni kita boleh ubah kat sini. So jangan lupa ubah dekat change ni, ubah kepada on anyone with the link. Kemudian sama ada kalau kita nak pelajar edit Jamboard kita tu, kita kena make sure kita edit. Kalau kita nak pelajar lihat saja, kita view saja. Alright. Ada sebarang pertanyaan tentang Jamboard ni? Assalamualaikum. Okey. Clear. Okey, boleh. Okey. So Jamboard ni yang paling penting sekali, sama ada kita boleh download as PDF ataupun boleh kita save frame as image, atau kita boleh buat copy ataupun save it whatsoever lah. So this is the best way or alternative untuk kita buat pengajaran kalau kita nak buat kita familiar with the writing lah. Maksudnya ini adalah alternatif untuk menggantikan whiteboard kita lah dalam kelas tu. Ataupun satu lagi, yang kedua ialah kita boleh gunakan Ziteboard. Okay. Ziteboard ni sama juga macam Jamboard. Cuba type Ziteboard. So Ziteboard ni yang the first hit ni Ziteboard ni. Ziteboard online whiteboard with real-time collaboration. Bila saya klik kat sini, okay. So nampak tak start drawing kat bawah ni? Okay. Yeah. Start drawing. Bila start drawing, dia akan keluar kat sini. Maksudnya Ziteboard ni dia sama juga konsep dia dengan Jamboard. Dan kita boleh, contoh macam kat sini kita boleh guna line, arrow, buat tulisan whatsoever lah. The best part is dia punya size adalah size yang unlimited. Kita boleh gunakan sebanyak mana yang kita nak buat, dan kita boleh zoom in dengan ataupun zoom out.
Tapi berbanding dengan Jamboard, bagi saya Jamboard, Ziteboard ni dia tak interaktif seperti Jamboard lah. Sebab apa, Ziteboard ni dia perlukan kita untuk invite people dahulu based on people yang kita tahu. Contohnya kita perlu isi contoh lainnya, contohnya test, okay, save. Kemudian kita kena invite orang lah, okay. Kat sini, kat bawah ni, invite orang. Okay, invite people. Open board is need invite people. Want to save? Yes, save. Okay. Yes, type as invite. Dia sedikit, dia punya setup memang sedikit susah. Invite people. Sebab tu saya tak galakkan guna ni lah. Tapi kalau tuan-tuan nak explore, boleh explore. Dan kita boleh gunakan jugalah, sama juga macam yang ada dalam Ziteboard. Option dia banyak, boleh masuk image, kita boleh masukkan even kamera ataupun audio, image, PDF ataupun audio pun kita boleh masukkan. Okay. Dan kita boleh export hasil dia dalam bentuk PNG ataupun dalam bentuk dokumen-dokumen yang ada kat sini lah. Alright. Tapi kalau kita nak gunakan sekadar untuk demo, untuk kita buat contengan, whatever, I think it should be okay. Tapi kalau untuk collaboration, untuk public, untuk kita lihat macam demo tadi, yang ini kita boleh buat live demo, live interaction, saya rasa this one is better berbanding dengan Ziteboard ni lah. However, Ziteboard ni saya tak berapa gemar sikit sebab macam semalam saya cuba uji live dengan phone saya, dia tidak seperti apa yang kita lihat dalam Jamboard. Alright. Okay. Ada sebarang soalan berkaitan dengan Jamboard tak? Ada ke tak ada? Tak ada, rasa okey dah ni. Kita boleh buat dengan hari. Lah, nak masak. Okay, macam ni. Alright. Jadi saya rasa kelas kita sampai sini saja. Maksudnya kita baru okay. Tentang Google Meet, Screencastify, Google Classroom, Ziteboard ataupun Jamboard. Tapi at the end of the day, saya nak promo something lah kat sini. Apa dia? About this one. Okay. Sebenarnya apa yang pensyarah buat, sama ada mengajar dalam kelas ataupun buat streaming macam kita buat sekarang, which kita panggil synchronous learning, dan tugasan yang kita beri kepada pelajar, sama ada tugasan kepada pelajar untuk bawa balik kat rumah ke, buat tugasan balik dengan kawan-kawan ke, sama ada kita bagi dalam kelas atau kita bagi melalui platform, contohnya platform yang ada kat universiti masing-masing lah, macam UPSI, MyGuru. Ataupun apa yang kita guna sekarang ialah Google Classroom. Itu kita panggil synchronous learning. Tapi at the end of the day, benda ni semuanya ialah perkara-perkara yang pensyarah dan pelajar yang akan go through sampai akhir semester. Which is sebenarnya benda yang pelajar buat tu sebenarnya adalah kita consider sebagai salah satu kaedah untuk kita at the end of the day, apa yang dia belajar, apa yang dia dapat. Tapi kaedah paling mudah yang selalu saya gunakan ialah gunanya lah challenge based learning. Dalam challenge based learning ni kalau perasan, kalau tengok kat sini lah dia ada 3 fasa sebenarnya, engage, dengan investigate, dengan act. Maksudnya dalam engagement ni pelajar perlu cari idea berkaitan dengan apa yang mereka nak buat dalam kelas, investigate, buat apa yang semua yang pensyarah perlukan dan keperluan subjek. Act ni maksudnya menyelesaikan masalah yang mereka cuba cari pada permulaannya nantilah, which is again lah dia tally dengan dengan kaedah pengajaran yang diperkenalkan oleh William Horton, iaitu online learning berkaitan dengan absorb. Itu dengan connect ni. Kalau you all free, you all boleh pergi laman web ni. Sekejap Okay, cuba type horton.com. This one, horton.com.
Horton.com ni Dr. William Horton ni, okay, dia adalah specialist dalam e-learning. Dekat sini nanti dia akan explain apa e-learning example. Contohnya macam courses and lesson, okay. Kemudian apa aktiviti berkaitan dengan absorb activity, ada slideshow, ada software demo and so on. Macam kita buat sekarang software demo lah. Do activities apa dia? Drill practice, guided analysis and so on. Dan connect activities apa dia? Scavenger hunt, lebih kepada refleksi kepada mereka yang telah buat sebelum ini. Alright, so kalau feel free boleh browse nama web ni lah untuk mengetahui tentang apa itu e-learning, ataupun kalau nak lebih lanjut boleh pergi pada challengebasedlearning.org ni lah, challengeinstitute.org. Alright. Jadi sebelum saya tamatkan kelas pada hari ini, ada sebarang soalan terakhir untuk kita bincangkan?